Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Dah lama terbit sejak PR, Pakatan Rakyat, buku Hana boleh pula dianggap bahaya zaman Perdana Menteri ke-10. Buku Hana Yoh berjudul Becoming Hana, A Personal Journey, sudah 11 tahun diterbitkan ketika PAS bersama DAP dalam blog Pakatan Rakyat PR. Pada era pentadbiran kerajaan Datuk Seri Najib Razak ketika itu, tidak pula timbul desakan pengharaman buku pemimpin DAP berusia 46 tahun berkenan. Begitu juga tiada bantahan daripada pihak PAS terhadap buku ahli parlimen segambut itu semasa zaman kerajaan diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun, tirai tahun baharu 2025 menyaksikan pembangkang Sakan mahu berhimpun di Kuala Lumpur atas nama Himpunan Bangkit Ummah selepas solat Jumaat esok. Mengulas sikap pembangkang yang bersungguh menganjurkan himpunan tersebut, Peguam Hisham Fauzi berkata, buku Hana itu merupakan kisah perjalanan kehidupan peribadi. Buku ditulis 10 tahun dulu, tahun 2014, ketika DAP bersama PAS dalam Pakatan Rakyat. Ketika itu, tiada desakan haramkan buku ini. 33 bulan jadi kerajaan tahun 2020 hingga 2022, tiada tindakan kerajaan Perikatan Nasional PN haramkan buku ini sehingga sudah diulang cetak sebanyak 18 kali. 2024, bila orang jadi kerajaan baru sibuk desak haramkan, kata beliau lagi. Menurut Hisham, Hana seorang penganut Kristian yang menulis berdasarkan ajaran agamanya. Kefahaman duta Tuhan itu berdasarkan agamanya dan bukan agama Islam. Malah kalau ikut ajaran Kristian, Jesus itu anak Tuhan. Itu pegangan mereka dalam agama mereka. Sudah tentulah tak selaras dengan pegangan akidah kita umat Islam, katanya lagi. Kita sebagai umat Islam ada akidah kita sendiri. Bagi mereka, agama mereka. Bagi kita, agama kita. Nasihat peguam itu lagi. Saudara-saudara sekalian, memang memeranjatkan apabila kita tahu rupa-rupanya buku Hana Yoh ini sudah pun dicetak sebanyak 18 kali. Tapi yang hairan, 33 bulan jadi kerajaan pada tahun 2020 hingga tahun 2022, tiada pula tindakan kerajaan Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu dan PAS ketika itu untuk mahu mengharamkan buku ini hingga sudah dicetak berulang kali. Kenapa baru sekarang tiba-tiba mereka guna isu tersebut? 2024 bila orang jadi kerajaan baru sibuk desak haramkan, kata beliau. Beliau juga mengatakan bahawa Hana seorang penganut Kristian yang menulis berdasarkan ajaran agamanya. Kefahaman duta Tuhan itu berdasarkan agamanya dan bukan agama Islam. Malah, kalau ikut ajaran Kristian, Jesus itu anak Tuhan. Itu pandangan mereka. Dalam agama mereka, sudah tentulah tak selaras dengan pegangan akidah kita umat Islam, tulis beliau. Kita sebagai umat Islam ada akidah kita sendiri. Bagi mereka, agama mereka. Bagi kita, agama kita, nasihat peguam itu lagi. Ini rupanya sebab pembangkang bersungguh mainkan kembali isu buku Hana Yoh. Apa sebabnya pembangkang mahu memainkannya? Kerana mereka beria-ia memainkan kembali isu buku Menteri Belia dan Sukan itu. Perhimpunan yang diadakan di Masjid Jamek, Kampung Baru di Kuala Lumpur selepas solat Jumaat itu diwar-warkan sebagai membantah tindakan pihak-pihak yang mengganggu-gugat keharmonian umat Islam di negara ini.
Seorang TikToker, Harun Muhammad Shah, berpendapat sikap pembangkang yang bersungguh mencanangkan isu buku Hanayo kerana mereka mahu menghimpunkan seramai 1 juta peserta. Bayangkan kalau tak dapat capai target, malulah pembangkang, katanya. Itulah sebabnya pembangkang Spark isu Hanayo ini buat macam isu baru sambil bawa naratif Islam terancam. Hasut rakyat turun pada perhimpunan nanti, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, PAS lakukan kejahilan dan kes kantoi fitnah Anwar. Tapi akhirnya, PAS salahkan admin pula. Lepaskan kantoi fitnah Anwar. Apa cerita? Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu laporan di berita menyatakan bahawa PAS tak boleh lari daripada perbuatan fitnah. Ini apabila banyak antara pemimpin-pemimpin PAS sudah terkena dakwaan fitnah dan terpaksa bayaran fitnah tersebut. Antaranya Siti Mastura yang terkini diarah membayar satu jumlah ganti rugi saman yang sangat besar jumlahnya, menimbulkan pula derma jihad untuk beliau. Sehingga ada pengulas politik netizen kata, orang lain buat dosa, orang lain bayar, orang lain buat dosa, sama-sama tanggung dosa, kata mereka. Adakah adil seperti itu? Akhirnya sekali lagi, PAS salahkan admin, lepaskan kantoi fitnah Anwar. Selepas kantoi memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, adun PAS Dr. Zamri Mantop menukar hantarannya dan menarik balik tulisan itu. Apa yang menghairankan, hantaran awal yang dimuat naik di Facebooknya hari ini dikatakan telah ditulis oleh pentadbir halaman beliau dan bukan beliau. Pentadbir halaman beliau juga memohon maaf atas kesilapan tidak memeriksa fakta dengan tepat dan berjanji ia tidak akan berulang lagi. Setelah mendapat perhatian serius dan nasihat daripada Yang Berhormat YB Ustaz Dr. Zamri, pihak admin mengambil maklum mengenai poster tersebut. Ia adalah hantaran dari publik kepada admin yang meragukan sumber aslinya. Pihak admin menarik semula atas posting yang dilakukan menurut laporan ini. Ketelitian sumber akan diambil cakna pada masa akan datang. Mohon maaf atas kekilafan yang berlaku dan berjanji tidak akan berulang kembali, tulis beliau. Terdahulu, laman Facebook Dr. Zamri Mantop memuat naik poster Anwar Ibrahim yang didakwa akan bersolidariti bersama Iswardi yang didapati bersalah mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan terhadap yang di-Pertuan Agong 3 tahun lalu. Beliau mengkritik kenyataan yang kononnya dibuat oleh Anwar dan melabel Anwar memalukan serta tidak hormat pada Agung. Yang ini kita nak bagi tahu derhaka ke atau sedang berlakunya atau memang inilah perangai sebenar. Dengan begitu selamba tanpa ada rasa hormat kepada Agung cukup memalukan, siapa boleh sahkan ini, kata beliau. Demikian hantaran ditulisnya sebelum ia dipadam. Sementara itu, seorang aktivis Mikdad Zakaria menemplak tindakan adun Sungai Burong itu yang menyalahkan pentadbir halamannya untuk melepaskan diri sendiri. Zamri Mantop pula punya pukulan di awal tahun 2025. Masa dia fitnah tak ada sebut nama admin. Sekali dah kantoi buat dosa fitnah, terus letak atas kepala admin. Tuan badan terus selamanya suci dan bersih, katanya lagi. Mikdad berkata, budaya fitnah nampaknya semakin subur dalam PAS. Menganggap mungkin inilah gambaran Islam yang mereka perjuangkan, kata Mikdad.
Memfitnah dan membunuh lebih ringan dosanya berbanding berfahaman sekuler yang menjadi syirik. Bab kata Haji Hadi, balas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, baru juga kita tahu ini rupanya alasan PAS bantu bayar saman Siti Mastura baru-baru ini. Dalam satu hantaran di Harapan Daily, rupa-rupanya ini alasan PAS membantu Siti Mastura membayar saman. PAS berkata parti itu membantu ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura Muhammad melunaskan bayaran saman fitnah untuk mengelakkan mudarat lebih besar. Ketua Penerangan PAS Pulau Pinang Muhammad Fawaz Muhammad Jan berkata, mereka mahu memastikan Siti Mastura tidak kehilangan kelayakan sebagai wakil rakyat sekaligus menyebabkan berlaku pilihan raya kecil PRK. Rupa-rupanya, itulah sebabnya PAS nak bantu dia. Takut kehilangan kerusi, tapi tak takut pula memfitnah orang. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda.